Sahih Bukhari. Ini kritikan dia. Dan kenapa pula aku nak faham, nak percaya orang yang guna nama Darul Qutni tak sama langsung, kan? Datang-datang tolak hadis. Kenapa? Kan dia tak faham, kan? Ada orang tolak hadis di negara Arab lah. Dia tolak hadis yang Nabi gadaikan baju besi dia tu dan ambil makanan. Ada riwayat kata apa makanan tu, kemudian gandum kan. Kemudian ada orientalis, ataupun orang yang guna akal, dia kata apa? Allah sebut dalam Al-Quran, wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Allah kayakan dia. Yang Nabi miskin. Dia guna ayat Quran. Allah terjemahan dia apa? Dan Allah menemui kamu dalam keadaan kamu miskin dan Allah menjadikan kamu kaya. So dia kata tengok, Allah cakap kaya, hadis cakap miskin. Tak faham kaya tu kaya apa? Kaya jiwa. Yang disebut dalam tafsir. Dan miskin bukan maksud miskin sampai maksudnya masih boleh berjual beli. Jadi dia guna macam tu lah, kan? Dia nak buat juga, nak bagi jadi juga, nak bagi bercanggah, bertembung dan sebagainya. Sedangkan tak ada percanggahan. Macam juga soal ubat dengan api, kan? Al-Kail, ubat dengan api, sembuhkan luka dengan letakkan benda panas semua tu, kan? Ada hadis yang sebut Nabi tak suka, ada hadis sebut Nabi buat. Jadi macam mana nak buat? Kena faham. Tak suka maksudnya bukan haram, ataupun Nabi larang bukan maksud haram, makruh dan sebagainya. So ada banyak cerita. Baik. Okey, hadis seterusnya ialah hadis sama juga kita boleh kaitkan dengan perbincangan Sa'id dengan Nabi Sa'id tadi. Ni ialah hadis nombor 10. Okey. Itu hadis orang tanya Nabi, man akram, siapa manusia yang paling mulia? Maksud dalam bab ni, maksudnya Sa'id ambil daripada Sa'id bin Nabi Sa'id Al-Maqburi, ambil daripada ayah dia atau daripada Abu Hurairah terus. Itu juga contoh, satu contoh yang saya seringkan. Sama juga pemilihan dia antara dua. Itu hadis nombor 10. Untuk catatan supaya kita ada contoh. Tak adalah kita ni, walaupun mungkin ada yang belum ada kitab tu, kita boleh cari, kita boleh dapatkan. Tapi saya bagi nombor sebagai bukti contoh. Sekurang orang tengoklah 1-2 contoh pun cukup lah, kan? Ambil buku tu, buka je tu, tengok apa yang Imam Darul Qutni kata sekurang-kurangnya. Okey. Kemudian baik. Satu lagi hadis yang menarik, yang hadis Ibnu Zubair daripada Umar. Okey. Ibnu Zubair bin Umar. Baik. Hadis Ibnu Zubair bin Umar ini dalam Sahih Bukhari. Okey. Tentang sesiapa yang memakai sutra di dunia, lelaki tidak akan boleh memakainya di akhirat. Dalam bab pakaian. Okey, Sahih Bukhari. Jadi satu hadis ni Imam Al-Bukhari bawa sanad dia untuk hadis ni. Dia sebutkan sanad dia adalah Abdullah bin Zubair ambil daripada Rasulullah SAW. Abdullah bin Zubair, Ibnu Zubair, disebut bahawa qala Rasulullah. Hadis tadi, hadis sutra tadi dalam khutbah. Jadi Imam Darul Qutni kata hadis ni tidak didengari Ibnu Zubair daripada Rasulullah. Dia Ibnu Zubair ni ambil daripada Umar. Itu lebih tepat. So sekarang ni ada apa? Ada terputus. Kita baca mengkotek tu kan? Ingat mengkotek tu? Terputus. Ibnu Zubair cakap Nabi sabda hadis tu, kata Imam Darul Qutni, di tengah-tengah ni patut ada Umar. Alhamdulillah kita baca dalam Sahih Bukhari, lepas hadis tu apa ni Imam Bukhari letak Ibnu Zubair, Umar, Rasulullah SAW. Dia sebut dua-dua. Jadi tak ada masalah. Kritikan, waktu kritikan Darul Qutni ialah pada apa yang disebut oleh Imam Bukhari. Yang disebut di awal tadi kan, apa yang ada dia kritik. Bukan dia tak tahu benda-benda ni, tapi dia nak beritahu ini sepatutnya begini, sepatutnya begini, sepatutnya begini. Itu maksudnya, kan? Tidak menyalahkan lagi supaya orang lebih faham Sahih Bukhari. Okey. So hadis ni dia kata Ibnu Zubair ambil dari Umar. Maka kita buka Sahih Bukhari. Lepas Ibnu Zubair kata Nabi bersabda tu, Imam Bukhari bawa hadis Ibnu Zubair kata dia dengar daripada Umar. Umar yang kata.
sanad yang menyokong balik sanad yang tadi. Okey. Itu dalam Sahih Bukhari bab pakaian. Okey. Kemudian kita ambil lagi contoh. Okey. Penambahan matan. Hadis ni nombor 70. Hadis dalam Tatabuk nombor 70. Penambahan matan. Hadis yang diceritakan adalah hadis tentang seorang lelaki dia berjihad bersungguh-sungguh, kemudian Nabi sebut lelaki itu ahli neraka. Maka sahabat mengheret. Nampak daripada jauh orang ni jihad. Maka ada sahabat yang pergi tengok kesudahan hayat dia. Akhirnya bila dia dicederakan oleh musuh, dia tak tahan sakit, dia bunuh diri. Disebut oleh hadis Sahih Bukhari itu, dia letak pedang dia tembus di belakang, maka dia bunuh diri. Jadi Nabi sebut lepas tu, ada manusia yang beramal, nampak di mata manusia macam amalan ahli syurga, tapi dia masuk neraka. Dan sebaliknya pun ada pada mata manusia, dia seperti ini, dan sebaliknya. Selepas habis tu Nabi sebut apa? Ini cerita dia. Ada tambahan daripada seorang rawi. Dia kata hadis yang lengkap ialah innamal a'malu bi khawatimiha. Amalan itu diukur dengan penghujungnya. Jadi hadis tadi semua sama. Semua periwayat bawa hadis yang sama. Cerita orang tu perang, orang tu bunuh diri, kemudian Nabi sebut begini. Dan semua hadis lain berakhir di situ. Abu Ghassan ni, seorang nama rawi nama Abu Ghassan, rawi tu, dia tambah, Nabi juga bersabda innamal a'malu bi khawatimiha. So tambahan tu Imam Daruqutni kata tidak sahih. Nampak? Tambahan. Kalaulah Imam Daruqutni betul pun tak ada masalah. Sebab apa? Sebab makna dia tak salah. Dia menyokong makna yang lain. Sebab amalan diukur dengan penghujung kematian kita, kan? Betul. Tetapi ulama-ulama jawab balik bahawa penambahan Abu Ghassan itu sahih kalau dia seorang yang siqah, dan ulama lain pun terima, dan bukan Imam Bukhari seorang yang terima hadis ini. Maka ada orang tu ni tak mesti betul. Ini antara kritikan yang nampak pergi kepada penambahan matan. Penambahan matan. Dan memang ada ramai ulama riwayat lafaz ni. Cuma Imam ada waktu nak sebutkan bahawa bila bertembung beberapa riwayat, ada periwayat yang mungkin tersilap pada dia. Pada Imam Bukhari dan imam-imam lain, itu penambahan yang betul. Innamal a'malu bi khawatimiha ataupun bil khawatim. Itu hadis nombor 70 dalam kitab Tatabuk. Kata orang nak kata saya ikut dalam ni, ikut dengan bukti, ikut dengan hujah. Okey, tak apa. Cuma jangan cakap Sahih Bukhari dhaif semua, tak ada. Tolak hari dah penambahan kecil ayat tu. Itu maksud. Kalau lah nak kata dhaif sekali. Kalau kita ikut pandangan imam atau kecil sekali pun. Baik. Kemudian kita pergi kepada hadis. Okey. Hari ni hadis dalam Tatabuk nombor 167. Betul ke? Saya tulisan ni pun ikut rekod 6 ke 1 pun 167 tentang hadis tentang memakai sutra. Sekali lagi, ada rawi nama Imran bin Hittan. Inilah dia Khawarij. Inilah rawi yang dhaif menurut Imam Daruqutni. Dia kata bukan setakat itu, dia matruk, ditinggalkan. Kita baca dulu kan dalam dokumen matruk tu. Kemudian dia kata, yang ini yang menarik ni, dia kata lah Imran bin Hittan ni ada masalah pada i'tiqad dia. Dia Khawarij. Dia Khawarij. Ada usaha Bukhari tu, kan? Khawarij. Dan dia dhaif dan okey. Kita tengok apa kata Imam Ibn Hajar tentang Imran bin Hittan. Kita tengoklah apa dia kata, kan? Supaya kita tahu Imran bin Hittan seorang rawi. Dia kata As-Sadusi Asy-Sya'ir al-Mashhur, penyair yang terkenal, kana yara ra'y al-Khawarij. Dia Khawarij. Apa ni? Dan dia ni menyeru ke arah mazhabnya. Menyeru ke arah pandangan Khawarij. Tapi dia bukan Khawarij yang ajak perang. Dia Khawarij yang disebut sebagai Khawarij yang tidak pergi berperang secara terang-terang. Dan diuraikan banyak. Tapi yang penting sekali apa? Dia kata apa?
Imam Ibn Hajar bawa pandangan ulama tentang Imran ni. Kenapa Imran bin Hattab ni ada dalam sanad hadis dan bukan Bukhari seorang terima dia? Kenapa ada nama dia? Sebab dalam istilah ulama hadis, Khawarij ni dia tak berbohong. So antara kriteria utama seorang ahli hadis ialah dia tak berbohong dalam riwayat. Khawarij ni dia dosa-dosa dia tak boleh buat. Dia dikafir. Dan buat dosa. Dia tak bohong. Kemudian Imam Abu Dawud kata tidak ada di kalangan ahli bid'ah yang paling sahih hadisnya daripada Khawarij. Maksud di kalangan semua Syiah, Rafidah semua ni, Khawarij antara yang tertinggi bukan sebab dia tak bohong. Dan antara mereka ialah Imran, kata Abu Dawud, Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud kan. Dan sebagai ulama mengatakan dia bertaubat kepada Khawarij, sebagian kata dia tak sampai mengkafirkan. So Imam Al-Bukhari, mungkin itu boleh bincang dengan yang lain, ada ramai rawi dalam sanad-sanad Sahih Bukhari yang ada fahaman-fahaman yang lain daripada fahaman Sunnah wal Jamaah, tapi dia terima. Sebab ulama kata dalam masalah hadis, kalau orang tu buat bid'ah yang ghairu mukaffirah, tidak mengkafirkan diri dia, maka dia diterima sebagai rawi. Kalau syarat lain lah, kalau ada bid'ah yang mukaffirah, maka tak terima lah, yang mengkafirkan, yang mengkufurkan. Baik, itu bukan perkara yang bahri. Ada lagi. Okey, dia pun sebut semua ni. Imam Bukhari hanya ambil satu hadis je daripada Imran. Dia tak ambil banyak. Dan dia ambil pun hadis yang memang disepakati tak boleh pakai sutera dan sebagainya. Baik. Kata Imam Ibn Hajar lagi, dia kata Abu Zakaria Al-Mawsili kata dalam Tarikh Mawsil, dia kata Imran ini telah bertaubat di akhir hayatnya daripada Khawarij. So selesai masalah. Kan? Walaupun ada orang tak terima, tapi ada riwayat disebutkan di sini. Jadi kata Imam Ibn Hajar, lalu tidak ada apa-apa masalah bila Imam Bukhari mengeluarkannya dalam bab sokongan. Cuba tengok. Dalam bab menyokong hadis-hadis yang dah ada. Itu maksud tadi tu, sokongan tadi tu. Imam Bukhari pun pandai lebih awal daripada kita. Dia pun tahu ada orang kritik dia, kalau dia bawa riwayat yang mungkin boleh dibincangkan, so dia letak dia siap. Baik. Dan satu lagi yang saya nak beritahu last pasal hadis ni ialah apa? Apa kata Imam Ibn Daraqutni lepas dia kata Imran Al-Ta'i semua kan? Apa dia kata lepas tu? Hadis itu sahih daripada sanad yang lain. Walau dia sendiri cakap. Dia tak ada pula nak cover, nak tutup, tak mau cakap. Dia ikhlas. Dia cakap hadis ni, sanad ni ada masalah Imran bin Hittam bla bla bla, tetapi hadis ni sahih pada sanad yang lain. So tengok kritikan dia cukup ikhlas, cukup jelas. Tak ada niat nak menjatuhkan. Kalau orang yang jenis niat tak elok, disebut tu je. Tengok ada Imran bin Hittam Khawarij dalam Sahih Bukhari, tengok dia berhenti kat situ. Tapi ini sanad ni saja kritik. Hadis tu sahih daripada sanad yang lain. Clear tak masalah. Itu kena take note betul-betul supaya orang tahu apa dalam ni buat. Nak guna tak tahu apa. Okey. Baik. Jadi kita pun bagi tahu hadis lah ni. Tak tahu tu, sabar tu. Kan? Kemudian satu lagi hadis sama juga dalam bab ni. Catatan. Sama dalam bab Sa'id dengan Abi Sa'id ni, iaitu hadis nombor 13 tentang sesiapa yang solat jenazah dia dapat pahala sekian-sekian seperti Bukit Uhud dan sebagainya, hadis yang sahih. Maka pembincangan Daraqutni ni ialah tentang dia kata Sa'id ambil daripada Abu Hurairah, bukan daripada ayahnya. Balik benda tu juga. Tapi dia sebab dia iltizam dengan syarat dia nak sebutkan kesilapan yang dia sangka silap, dia beritahu ini kesilapan. Imam Al-Bukhari bawa daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah, dan hadis itu sahih, tak ada masalah. Kemudian baik, hadis sederhana matahari. Ada riwayat yang sebutkan bahawa Imam Bukhari bawa Hasan Al-Basri, riwayat daripada Abu Bakrah, sahabat Nabi nama Abu Bakrah, Hasan Al-Basri, riwayat daripada Abu Bakrah. Ini hadis dalam tatabuq ni dia berulang beberapa kali, 88 sampai 91. Nombor dia 88, 89, 90, 91. Ada 4 matan dengan sanad yang sama. Sanad tu apa? Hasan Basri ambil daripada Abu Bakrah. Daraqutni kata
Hasan Basri tak pernah ambil hadis daripada Abu Bakar, tak dengar hadis daripada Abu Bakar. Imam Al-Bukhari kata dia dengar. Nampak perbezaan pandangan. Dengar maksud macam mana? Rawi ni jumpa tak dengan rawi ni? Dia ambil hadis direct ke indirect? Maka di sini ada khilaf hadis tu. Dan hadis-hadis tu hadis yang sahih. Kemudian kita ambil lagi hadis lain. Kenapa kita nak akhiri dengan hadis dhaif itu? Orang tak larat tengok lepas letih. Ni balik mimpi dalam rutini. Mengigau tu kan. Dalam rutini. Rahmatullah. Imam Sahab. Baik, kita ambil dua hadis tadi. Hadis yang dikatakan dalam bentuk kritikan tadi ialah yang paling kuat lah. Yang paling kuat yang nak dikatakan bahawa Imam Al-Bukhari dalam dia ada hadis dhaif. Kalaulah hujah paling kuat, iaitu pertama hadis nombor 43 dalam kitab Fathul Bari. Ini dalam kitab ni, saya tak bagi nombor tertabuk. Saya tak salin. Saya salin kitab daripada kitab jawapan Ibnu Hajar terhadap Daraqutni dalam kitab Muqaddimah Fathul Bari, hadis nombor 43. Okey, nombor 43. Dalam bab ke-8, ingat lagi, kita sebut banyak kali ya. Bab ke-8 ialah bab di mana Ibnu Hajar jawab hadis-hadis tu, dan hadis ni ialah hadis ke-43. Okey. Hadis tentang apa? Tentang Umar bin Al-Khattab melantik seorang hambanya yang bernama Hunayyah untuk mengedarkan zakat dan sebagainya. Ini cerita tentang Sayyidina Umar. Cerita dia panjang. Kisah Sayyidina Umar. So dia bukan hadis yang orang kata apa, terus Rasulullah bersabda ni. Dia mula dengan kisah Sayyidina Umar tentang hambanya. Okey. Apa masalah hadis ni? Imam Ad-Daraqutni kritik seorang rawi bernama Ismail bin Abi Uwais. Ini yang paling popular, antara yang popular, yang rawi yang dikatakan dhaif dalam Sahih Bukhari. Ismail bin Abi Uwais. Okey. Satu benda yang nak tarik perhatian semua. Ismail bin Abi Uwais berulang banyak kali namanya dalam Sahih Bukhari, tapi dalam hal ini, hadis ini sahaja yang Imam Daraqutni kritik. Kita tengok sebab tengok ketikian, cuba faham bersama insya-Allah. Nama dia ni ulang banyak kali. Kenapa Imam Daraqutni bangkitkan pada riwayat ni? Kerana sebutkan tadi kan, kerana tidak ada penyokong bagi riwayat ini. Bukhari bawa ni je, tak ada bawa penyokong dan penguat. Sebab itulah Ismail bin Abi Uwais menurut Daraqutni dhaif dan tak ada penyokong. Okey, tak ada riwayat yang menyokong dia, yang menaikkan kedudukan dia dari dhaif jadi hasan ataupun sahih. Okey. Ismail bin Abi Uwais ni riwayat berapa? Riwayat dari Imam Malik. Sanad ni ialah Ismail bin Uwais ambil dari Imam Malik dan seterusnya. Baik. Kenapa Imam Bukhari bawa rawi yang dhaif, kemudian tak ada penyokong? Kerana jawapannya ialah Ismail bin Abi Uwais ni ialah anak saudara kepada Imam Malik, dan dialah yang paling dekat dengan Imam Malik, dan dia salin hadis dia, jaga hadis dia daripada Imam Malik. Itu satu. So ada kisah di sebalik benda ni. Yang kedua, Imam Bukhari pernah jumpa Ismail bin Abi Uwais ni, guru dia. Dan bila dia jumpa, Ismail bin Abi Uwais kata apa? Wahai Bukhari, ini hadis-hadisku, engkau cek mana sahih mana tak. So Imam Bukhari ambil semua hadis dia, pilih dan betulkan dan sebagainya. Murid betulkan kitab guru. Sebab Ismail bin Abi Uwais kenal siapa Bukhari. Mai sini. Ni hadis aku ambil. Maka Imam Bukhari tahu mana yang sahih, mana yang tak. Bermakna dia periwayat yang dhaif, tapi hadis dia sahih. Ini yang setengah orang payah nak faham. Sebab seorang periwayat yang diterima, yang siqah, yang okey, boleh jadi disilap. Betul tak? Maka seorang yang siqah, yang okey, riwayat hadis yang dhaif, boleh jadi. Sebab dia silap, lupa. Dan seorang yang dhaif macam ni boleh jadi riwayatkan hadis yang sahih bila dia ingat, dia hafal.
Walaupun diri dia kurang, tapi dia catat dan dia apa. Okey, Imam Bukhari pilih hadis Ismail bin Abi Uwais. Ini manhaj intiqa, manhaj pemilihan. Manhaj Imam Bukhari, dia kenal rawi. Rawi itu ada masalah sikit-sikit, maka dia pilih hadis dia. Kalau daripada 50 hadis, dia ambil 20 yang paling tepat, yang paling sahih. Ini pemilihan. Dan hadis ini tidak dhaif seperti kritikan Al-Husni. Sebab Imam Ibn Hajar kata apa? Ada penyokong. Ada pula Imam Ibn Hajar cari. Ada riwayat penyokong daripada Ma'an bin Isa, iaitu murid Imam Malik, murid lain. Dia jumpa. Mana yang disangka tak ada penyokong, rupanya ada. Cuma tak disebut dalam Sahih Bukhari. Maka Ibn Hajar ni jasa dia cukup besar. Dia cari habis. Dia cari-cari jumpa. Ibn Hajar meninggal 852, 79. Mana hadis yang disangka tak ada jalan keluar, ada jalan keluar. Itu maksud. Disangka Ismail seorang riwayat Imam Malik, tak. Ma'an bin Isa riwayat Imam Malik. Disangka dhaif, tak. Imam Bukhari pilih hadis ni, maka dia tak dhaif. Dan akhir sekali ialah hadis yang paling dhaif dalam kritikan Imam Daraqutni, yang Imam Ibn Hajar akui ada dua hadis yang macam ni. Salah satu kita dah ambil, ialah hadis tentang nama kuda Nabi. Okay, nama kuda. Jadi bukan hadis hukum, bukan hadis akidah, bukan hadis besar. Hadis tentang nama kuda. Kita tengok apa cerita dia. Dalam Tatabuk nombor 73. Dalam Muqaddimah Sahih Bukhari ni nombor 37. Apa cerita dia? Atau ni ulas mudah saja. Dia kata dalam sanad hadis ni tak ada sokongan, sanad hanya satu. Dalam sanad tu ada rawi nama Ubay bin Abbas. Bukan Ubay bin Ka'ab, itu sahabat Nabi. Ubay bin Abbas bin Sahal bin Sa'ad, anak cucu pada sahabat. Dia riwayatkan hadis bahawa Nabi ada satu kuda nama dia Luhaif dengan huruf Ha, dan ada juga riwayat huruf Kha dengan Lukhaif. Itu nama dia, Luhaif atau Lukhaif, nama kuda. Jadi doktor ni kata sanad dia tak ada sokongan. Kemudian rawi dia ialah rawi yang dhaif. Dia seorang yang riwayat nama Ubay bin Abbas. Dan memang kalau kita cek dalam keadaan rawi, dia memang semua ulama boleh dikatakan mendhaifkan dia. So apa jawapan Ibn Hajar? Kita tengok kat sini, dia kata jawapannya akan ceritakan nanti. So saya buka lah yang nanti tu, iaitu dalam bab yang lepas tu. Ya, Ubay bin Abbas ni. Ubay bin Abbas ni dia kata dhaif lah kan. Memang bukan dikatakan Imam Daraqutni seorang, semua. Okey, apa yang Imam Hajar kata? Ubay bin Abbas bin Sahabit Sa'di al-Ansari al-Madani, Imam Ahmad mendhaifkannya, juga Imam Ibn Ma'in dan Imam An-Nasa'i juga mendhaifkannya. So bukan dia tak pertahankan dari sudut itulah. Dhaif lah. So ulama tak cover yang betul-betul. Kata Imam Ibn Hajar berjawab, dia kata dalam Sahih Bukhari hanya ada satu hadis saja, hadis Ubay. Maksud Imam Bukhari sebut sekali je nama dia, sebab dia dhaif. So Imam Bukhari tak banyak sebut. Kalau siapa yang baca kitab Taqrib rawi hadis, bila mai rawi itu dhaif dan ada dalam Bukhari, biasanya sekali je nama dia. Ini antara ketelitian Imam Bukhari. Tak sebut banyak. Maksud dia ambil satu hadis daripada ramai-ramai banyak hadis orang tu yang dhaif, dia ambil satu, ini sahih. Itu maksud. Baik. Apa dia kata Ibn Hajar? Dalam bab hadis yang satu itu, dalam bab nama kuda Nabi, dia kata dan ada sokongan pada sanad yang lain. Imam Ibn Hajar jumpa ya sokongan. Sokongan daripada siapa? Daripada saudaranya Abdul Muhaimin bin Abbas. Dalam riwayat kitab lain, Abdul Muhaimin adalah saudara kepada Ubay bin Abbas. Bermakna bukan Ubay seorang saja yang riwayat hadis nama kuda. Tapi nak cerita mudahnya, kenapa Imam Bukhari bawa riwayat yang dhaif ni? Kerana pertama, jadi bukan pasal hukum, pasal nama kuda. Dan katalah siapa-siapa nak tolak Sahih Bukhari, tolak nama kuda, tak apa, kuda tu ada. Ada nama, ada khilaf. Kan? Nama unta, nama semua ada nama. Nama kuda Luhaif kata, dia kata dhaif, dia dhaif Ustaz. Saya terima dhaif. Okey, tak apalah. Ada kuda tak? Ada. Kuda ada. Masalah apa? Memang naik kuda. Jadi cerita dia begitu. Jadi sampai pada penghujung,
Mana contoh-contoh yang saya bagi ni, saya tak tahu berapa saya bagi, 10 ke berapa, 14. Itu contoh daripada Tatabbur Ad-Daraqutni, contoh benar dalam kitab dia. Ambil terus dari kitab dia. Kemudian saya ambil pula jawapan daripada imam-imam yang menjawab dia, dan kita lihat apa contoh dia. Jadi inilah hakikat dia. Walaupun saya beri contoh yang agak sedikit, tapi contoh tu kalau ada hari insya-Allah kalau kita jumpa lagi, kita beri contoh yang lebih banyak. Dan sahabat-sahabat yang boleh baca kitab Arab boleh tengok buku Tatabbur sendiri, Imam Ad-Daraqutni. Dalam tu ada 218 contoh, dan ada satu contoh tu saya nak beritahu, Imam Ad-Daraqutni silap bila cakap itu ada dalam kitab Bukhari atau Muslim, tapi tak ada. Ada juga dia silap. Mana? Kalau kita kata Bukhari tak masuk, Daraqutni pun tak masuk. Semua orang buat silap, dia silap ada. Kalau kita nak kata siapa semua perfect, tapi orang jumpa, ulama jumpa hadis yang Imam Daraqutni kata ada dalam kitab ni tapi tak ada. Dan ada sebahagian tu dia kritik Bukhari tapi tak ada dalam Bukhari, kritik Muslim tak ada dalam Muslim. Kemudian ada juga yang tak ada dalam mana-mana kitab, ada juga dia kritik juga. Jadi dan berulang, 218 tadi saya lupa sebut, 218 tadi berulang. Ada setengah hadis berulang. So taklah 218, sikit lagi. Dan kalau kita tengok tadi bagaimana ulama jawab, betul ulama kata apa? Kalau 218 ni betul pada Bukhari dan Muslim, Bukhari mungkin 100 lebih, 100 daripada 7,500 lebih. Itu cerita dia. Kalaulah tepat apa yang dia kata. Dan hakikatnya ialah Imam Al-Bukhari secara umumnya, saya ulang balik, lebih hebat daripada Imam Daraqutni. Kitab Sahih Bukhari diriwayatkan, dibaca, dipelajari sepanjang zaman. Sebelum Daraqutni, selepas Daraqutni. Sampai hari ini ada orang baca apa yang dia kritik. Kritikan dia ialah melibatkan benda yang teliti, amat teliti. Kita tak mampu, melainkan kita hanya boleh tengok dan lihat bagaimana dia kaji. Bukan kita nak menentukan. Tapi yang kita faham ialah jawapan dia ada dari sisi ulama. Dan memang Ibnu Hajar ada hadis yang kata ulama dia tak jawab direct, tak jawab penuh, tapi ada ulama lain jawab. Imam Nawawi pun sama, mungkin jawapan dia ada orang kata jawapan yang ringkas, tapi ada dia jawab. Mana sekarang ni, inilah hakikat bagaimana Imam Daraqutni kritik Sahih Bukhari. Macam mana? Ada beza ke sebelum ni? Ke yang saya beritahu ni semua orang dah tahu? Benda yang ada dalam kitab, kadang-kadang yang menyedihkan kita, diri kita sendirilah, saya dan semua, kitab kita beli dan kita tak baca. Tambahlah yang tak beli. Jadi benda ni kena apa, sebab tu saya ingat apa kata-kata almarhum Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti. Dia kata, Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, dia kata, kalaulah perbezaan pendapat yang ada ni kita duduk semeja dengan ikhlas, kita boleh terima dan selesai. Kalau ikhlas. Itu Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti sebut perbincangan tentang khilaf antara ulama, khilaf antara masyarakat. Kalau boleh duduk semeja dengan ikhlas, tak ada kepentingan, insya-Allah boleh selesai. Masalah sekarang tak nak duduk semeja dan tak ikhlas, berkepentingan ataupun susah nak mengaku, ego, na'udzubillah dan sebagainya. Jadi orang yang kritik Sahih Bukhari, dia kata kita larang. Tak, kita tak larang begitu sahaja, kita bagi guideline. Dan ada yang kata kita mengagungkan, memaksumkan Bukhari. Tak, dia cuma letak di tempat yang tinggi dan boleh dicapai oleh orang yang layak. Dan tak ada orang tutup pintu kajian. Cuma masalah sekarang ialah orang suka untuk ambil benda yang pelik. Bila Bukhari dah sahihkan, oh ini tak nak, tapi dia nak orang lain pula sahihkan, baru dia nak. Kenapa dia begitu? Dia tak faham berawal. Para ulama yang mengkaji kitab menghormati Bukhari Muslim. Kalau hadis dalam Bukhari Muslim, dia akan cakap riwayat Bukhari dan Muslim, titik. Kalau riwayat lain boleh cakap sahih ke dhaif. Kalau Tirmizi, riwayat Tirmizi mengatakan sahih. Kemudian boleh beritahu kenangan dia. Tapi Bukhari Muslim ulama tetap biarkan. Tapi orang zaman sekarang macam seolah-olah Bukhari Muslim tak ada nilai yang tinggi. Dan kitab Sahih Bukhari Muslim tak dipelajari, tapi nak ditolak, ataupun dipelajari tapi untuk ditolak. Itu ada juga. So kita tak mahu semua benda ni, kita nak
benda yang ikhlas, yang tepat. Kalaulah Bukhari salah betul pun, kita terima dengan syarat dibuktikan dengan cara ahli hadis. Kalau dia betul, terima dia. Kenapa masalah? Kalau imam-imam, contoh kalau siapa boleh bagi bukti bagaimana bertempurnya imam-imam ni, kita boleh bincang. Jangan kita beritahu depan orang benda teori dan tak ada bukti. Contoh, imam-imam ni pun berkhilaf. Khilaf macam mana, berapa banyak, berapa persen kat mana. Macam mana, kalau bukti ni pun kritik, kenapa dia tak